Meneruskan lagi bicara juga agenda kita berkaitan dengan PRU 15 pecutan separuh kedua. Seperti mana kita sebutkan tadi 8 hari telah berlalu untuk kempen. Maknanya macam ganti pula lagi. Itulah dia kan. Dan maraton selepas ini adalah untuk 6 hari seterusnya, termasuk juga untuk hari ini. Tapi sebelum kita berkongsi tentang pecutan separuh yang kedua ini, kita nak saksikan terlebih dahulu sedikit Vox Pop PRU 15 di Alur Gajah. Jom saksikan. Rakyat yang boleh membantu orang-orang di sini, they can give their best, they can support orang yang susah. That is very important. Melihat keadaan-keadaan orang-orang yang susah dan boleh mengambil tindakan yang lebih cepat daripada sebelum-sebelum ni dan lebih baik lagi, insyaAllah. Lain kali kasih orang muda kerja sikit banyaklah. Pasal orang muda semua sudah tak ada kerja, sana lari sini lari, orang pun susah. Mak bapak pun susah, betul lah. Masa itu sajalah. Pemimpin yang dipilih nanti pemimpin yang boleh menjalankan mandat rakyat, yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada orang muda terutamanya untuk maju dalam sektor ekonomi. Kita harap dapat pemimpin yang boleh membangunkan ekonomi kita, tarik pelabur asing datang membangunkan ekonomi kita, melabur, memberi banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Boleh kasih kemudahan orang Alur Gajah, apa yang kurang kasih naik taraf untuk kasih orang tempatan lebih senang, lebih selesa untuk cari makan. Okey, itu dia pandangan daripada mereka yang berada di Alur Gajah. Semuanya rata-rata mahukan perkara yang sama. Okey, adanya kemajuan, adanya peningkatan dan sebagainya. Yang paling penting adalah kebajikan dan juga kesejahteraan hidup. Cuma untuk separuh kedua atau separuh masa kedua bagi tempoh 14 hari berkempen ini, kita sudah melihat banyak bendera-bendera, banting dan juga banner dinaikkan untuk memenangi hati pengundi. Jadi kita akan terus saja bersama dengan tetamu kita pada ketika ini, Dr. G. Manimaran, penganalisis pilihan raya dan juga penulis demokrasi pilihan raya demokrasi di Malaysia yang mana diterbitkan dalam sekitar tahun lalu Doktor. Okey, terima kasih Doktor sekali lagi bersama dengan kami. Alhamdulillah saya kali kedua bersama dengan Doktor untuk menemu ramah Doktor. Untuk kita bercakap tentang tempoh kempen ini adalah waktu yang krusial. Apa jua boleh berlaku. Mungkin sebelum kempen kita menyaksikan ada beberapa gabungan parti ataupun parti yang mungkin mendominasi. Tetapi dalam tempoh berkempen inilah masyarakat dan juga rakyat akan menilai sejauh manakah wakil dan juga calon itu benar-benar memahami denyut nadi rakyat, Doktor. Terima kasih kerana bagi ruang lagi sekali kita jumpa lepas hampir sebulan. Betul, genap sebulan. Ini satu persoalan yang bermain di minda hampir semua rakyat Malaysia. Ya, betul. Kalau kita pergi ke kedai kopi, sarapan pagi, di pejabat, malah di rumah. Kalau ada majlis keramaian, kahwin, satu soalan yang tak dapat dielak, siapa nak menang? Parti mana nak disokong? Macam Mail kata tadi, parti mana yang depan, parti mana yang di belakang. Saya setuju. Kita lagi tinggal 6 hari. Kalau kita nak letak dalam bentuk jam, kalau dari sekarang tinggal lagi kurang daripada 135 jam untuk kita melangkah ke pusat mengundi pada 19. Tapi ada yang akan mengundi besok lusa dalam undi pos, undi awal 15 hari bulan. Tapi yang menjawab soalan tadi itu, memang betul. Kalau saya punya pemerhatian kali ini, kali pertama kita tak dapat jangkakan parti mana akan menjuarai akan melepasi garisan penamat itu. Sebab benda itu berulang. Kali ini, kali pertama saya melihat bahawa mungkin kerana banyak sebab. Kerana teknologi ataupun terlalu banyak parti, pilihan begitu luas. Ada yang kata calon PM pun ramai. Parti pun ramai, gabungan pun banyak. Termasuk pengundi pun ramai. Pemilih pun ramai dalam sejarah. Kalau melihat pada sebelum hari penamaan calon 5 hari bulan dan sekarang, dan sebelum penamaan calon satu lagi ada parti-parti yang dah umumkan calon. Kalau kita melihat sebelum mereka umumkan, selepas mereka umumkan, selepas penamaan calon, sentimen itu berubah. Kali ini setiap hari berubah. Kalau 2018 kita dah nampak
2 minggu sebelum penentuan calon ataupun beberapa seminggu sebelum penentuan, kita nampak ada bayang-bayang bagaimana akan menang. Tapi kali ini payah. Sentimen tu hari ini naik, besok turun, naik. Setiap hari berubah. So, yang tinggal lagi 155 jam yang kritikal akan boleh membawa perubahan. Ada parti yang hari itu depan, hari ini di belakang, nombor 2, nombor 3, nombor 1. So, pecutan. Macam 100 meter lah. Ya, lebih kurang ya. 100 meter. So, kita boleh melihat sentimen rakyat berubah, isu berubah, isu yang dibawa dipertikaikan, yang dalam sama ada media sosial ataupun khabar, jalan-jalan, pertemuan kecil, ceramah kecil. Kita belum ada lagi ceramah besar. Tak nampak sangat. Ya. So, satu lagi saya nampak kali ini juga, mungkin saya boleh tambah dalam soalan tadi itu. Kali ini walaupun tadi Mail kata ada poster-poster dah naik, saya rasa kali ini posternya kurang. Berbanding dengan 2018. Walaupun hari ini dah habis 8 hari. Tinggal lagi 6 hari. 6 hari, 7 hari dah habis. Masih sampai semalam ada calon poster kurang. Kita boleh kira dengan jari. Ya. Hanya banjiran poster tu kurang. Tak tahu kerana kerana macam kita juga lah kos hidup. Kita nak jimat, mereka mungkin jimat. Semua menggunakan media sosial. Sosial media mereka ke sana. Satu lagi mungkin musim hujan. So hujan mungkin kata kalau saya letak poster mungkin rosak, so saya akan letak kain rentang, ada yang diterbangkan, jatuh. Nampak paling besar kat Tambun je lah. Mungkin. Selepas ni saya nak pergi ke kawasan Perak. Lepas ni habis program ni saya nak pergi ke Perak, nak pergi tengok beberapa kawasan. Nah, melihat, merasai. Semalam malam tadi pun saya dah pergi beberapa. Posternya kurang. Sangat terhad kali ini. Mungkin ada baiknya sebab kita boleh dipanggil dari segi pencemaran ataupun pembaziran tu kita boleh elakkan satu baik. Tapi dari segi satu lagi, rakyat melihat siapa nak bertanding. Walaupun ada TikTok, media sosial kita kata media sosial tu ada WhatsApp, media sosial, TikTok dan semua tu. Saya rasa face to face tu komunikasi secara bersemuka tu masih diperlukan. Masih lagi diperlukan ya. Dia kenal siapa tu Ismail, siapa Manimar dan semua tu, dia kenal. Dia bila ada sentuhan tu, walaupun kita ada penjarakan sosial masih ada, tapi sentuh, melihat the eye contact tu semua tu penting dalam mengenali seseorang calon. Itu sebab saya rasa mood secara keseluruhan, walaupun ramai yang bersemangat untuk keluar mengundi ada, semakin meningkat, tetapi masih perlahan lagi. Kempen pun masih, saya tak nak kata ambar, tetapi kurang menyengat. Sangat tidak seronok lah. Okey. Doktor, kalau kita nak datang daripada dalam kalangan pengawal media membuat pemerhatian di seluruh negara, majoriti kata lesu dari segi aspek kempen, maknanya keterujaan kempen itu berlaku tidak sama naiknya teruja bagi lesu kerana hujan. Ya, lesu kerana hujan. Masyarakat pun rasa tadi dia kata macam kalau dia melakukan perubahan teruja bagaimanapun, perubahan itu boleh berlaku selepas mereka mengundi. Maknanya macam situasi sebelum ini. Pasca pilihan raya. Iya. Pernah berlaku sebelum ini, apa yang mereka mahukan dah dapat. Tetapi boleh berlaku apa-apa saja pasca pilihan raya. Jadi mungkin kekecewaan itu terbau-bau sampai sekarang, keterujaan itu dan mungkin kelusuan itu hadir disebabkan perkara-perkara tersebut. Benda itu wujud. Memang kita tak dapat nafikan. Benda itu dalam tinjauan saya berjumpa dengan ramai orang. Terutama masa pilihan raya di awal tahun ini. Lesu itu wujud. Mereka kata, kalau saya undi, apa nilai undi saya? Kalau saya undi, besok parti yang saya undi itu tak dapat meneruja kerajaan. Tapi apa yang penting lah, semuanya bagi saya, apa yang berlaku, semua ni lesu, tak lesu, bosan, kecil hati, disappointed, kecewa, semua itu asam garam dalam politik pilihan raya. Kita sudah adakan pilihan raya 14 kali pilihan raya umum, parlimen dan sebagainya. Dan negeri. Ada kerajaan yang naik, ada kerajaan jatuh, ada kerajaan negeri yang jatuh, naik, turun, naik, itu semua biasa. Bermaksud rakyat jadikan itu sebagai pedoman. Sebagai satu panduan. Panduan untuk memilih yang terbaik. Macam kita lah. Kita pergi makan setiap pagi, hari Ahad contohnya, hari ini hari Ahad. Hari ini kita pergi restoran lain. Besok kita pergi restoran lain. Besok ada restoran ni lain ini tak bagus. Adakah kita pergi? Tidak. Tapi kita makan, kekal makan.
kekal bersarapan pagi. Okey. Bermaksud, adakah kita nak kecewa kerana lesu, kecewa, kata saya tidak mau mengambil bahagian dalam proses pengundian pilihan raya? Tidak, kita kena buat. Okey. Kita kena buat. Sebab pilihan raya ini kita buat actually kita yang buat pilihan raya. Cuma yang menguruskan SPR. Sebab yang keluarkan duit rakyat. Dana daripada pembayar cukai yang ada dalam gazana kita, ada perbendaharaan. Siapa yang di sana? Duit kita. 1 bilion tu kalau saya bagikan kepada semua orang, setiap orang sumbangan termasuk saya semua ni, yang semua dalam studio sekarang, dia rakyat di luar negara, di luar yang menonton, setiap seorang membelanjakan RM48. Untuk proses ni berlaku. Untuk rakyat, daripada rakyat kepada rakyat. Bermaksud ini ialah urusan kita. Duit kita, mengapa kita nak bazirkan? Walaupun lesu tu jadi, cik kata dia ada lesu tu, kelesuan, kekecewaan, tapi jangan berhenti daripada mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai seorang pengundi. Okey. Doktor, cuma ini saya nak tarik perhatian seketika. Masih ada lagi yang belum membuat keputusan untuk mengundi parti mana. Ini mungkin kita katakan sebagai bukan penyokong mana-mana parti. Dan pemerhatian ini juga dilakukan apabila mereka menginginkan probability ataupun kemungkinan mereka, orang yang mereka undi itu adalah parti yang mungkin menang ataupun yang boleh memimpin dan juga memerintah kerajaan. Jadi bagaimana kita pada saat ini kita boleh memberitahu dan juga boleh menterjemahkan siapa yang boleh memenangi ataupun membentuk kerajaan untuk pilihan raya umum ke-15 ini? Saya nak bagi satu contoh. Saya berada di Bangi. Bangi ialah kawasan parlimen paling ramai pengundi. 303,430. Selepas 7 hari, saya hanya terima satu nota saja daripada satu parti politik yang bertanding di sana. Bermaksud apa saya nak sampaikan di sini lah, mesej naratif tu daripada parti kepada pengundi belum cukup turun ke bawah. Okey. So yang saya kata tadi 135 jam yang berbaki itu kena ditingkatkan. Saya pernah undi banyak kali. Saya pernah tinggal di estate semua tu. Masa tu saya terima banyak dipanggil pamphlet, risalah, bahan kempen. Walaupun sekarang orang kata media sosial, saya di kawasan Bangi pun katakanlah, tak apalah, kita letak yang tradisional lah. Tapi saluran kita letak. Tapi letaklah yang moden pun saya tak terima. Bermaksud kontak antara parti dengan pemilih dalam bentuk messaging, message semua tu belum sampai lagi. Belum cukup menyeluruh, belum cukup mendalam ke bawah. So benda tu kena ditingkatkan. Kalau tidak, kita tidak boleh salahkan pengundi. Parti politik lah sekarang mereka pemegang taruh utama. Mereka kena gandakan usaha sampaikan mesej. Jentera kena diperhebatkan, dikuatkan sampai mesej itu dalam bentuk apa saja, media sosial ke, tradisi ke, bukan tradisional ke, dalam TV ke. Sekarang boleh beli ruang dalam paper, boleh ruang dalam portal. Dalam portal pun calon-calon yang beli ruang tu tak banyak juga. So kepelbagaian saluran itu, penggunaan saluran itu masih belum menyeluruh. Kita kata TikTok, tapi berapa ramai mesej itu. Kadang TikTok tak akan sampai, mengambil masa beberapa hari baru akan sampai. Takut TikTok akan sampai lepas hari pilihan raya. Mesej. Mungkin data pemilih di satu kawasan tu perlu untuk dikenal pasti oleh calon-calon. Setiap parti ada data. Kalau kita pergi, macam malam tadi saya pergi ke satu kawasan PDM kecil, di kawasan Batu, saya nampak dalam bilik mereka tu ada pecahan-pecahan pengundi berapa banyak, kawasan ini semua ada. Kalau kita ambil taman saya, jalan tu saya ambil 7/5, pengundi ada 100 rumah, mereka ada data. Parti politik tahu siapa tu data. Mereka ada data, mereka ada alamat. Dalam mereka beli daftar pemilih, setiap calon yang bertanya akan diberikan daftar pemilih. Dalam tu ada nama, alamat. Hampir semua ada alamat. So mereka tahu. Tapi taklah mungkin mereka menganggap bahawa TikTok media sosial tu akan membantu mereka, tetapi itu pun tak gunakan dengan sepenuhnya. Saya rasa begitu, tak gunakan. Itu sebab kita nampak dari soal jauh tu benda tu perlu digiatkan. Penggunaan media tu digiatkan.
dia kena pergi juga kepada dipanggil influencer. Dulu dia panggil political leader yang akan memberikan ucapan, mesej itu disampaikan tu. Benda tu diberikan. Kalau tidak, kita takut nanti peratusan keluar mengundi itu tak tinggi. Tapi saya nampak peratusan meningkat. Kalau hari ini saya melihat rasa dalam 70 hingga 70% akan keluar mengundi. Daripada tu lebih kurang 70%. 80% boleh kita capai? Kalau saya rasa saya boleh. Kalau saya 90%. Kalau nak tanya saya 90%. 90% ya? Boleh. Saya rasa boleh. Boleh. Semua orang, semua pemahantara kena berganding dalam hal ini. Ini bukan hanya kerja SPR, bukan hanya kerja parti politik, bukan kerja NGO. Semua orang kena memainkan peranan. Ada yang institusi IPT dah bagi cuti, majikan kena bagi cuti, ada yang tidak. Selangor pun dah bagi cuti. Negeri ada negeri yang dah bagi cuti. Kita berharap pusat pun akan dapat cuti lah hari Jumaat harap begitu. Dan dalam keadaan musim hujan sekarang, kita harus menggalakkan orang keluar mengundi. Kemudian tu kena dibaiki, ditambah baik untuk memastikan proses penyertaan itu. Penyertaan dalam pilihan raya itu bukan hanya parti politik. Rakyat kena sertai. Sebab tu dalam buku saya sebut tadi Peluang Pilihan Raya Demokrasi. Bermaksud demokrasi itu mereka kena mengambil bahagian dalam pilihan raya. Mengambil bahagian dengan yakin. Kita kena percaya pada sistem. Baik, Doktor. Jadi di penghujung ini perlu untuk kita tingkatkan lagi keyakinan dan juga galakan kepada para penonton, mereka yang layak untuk mengundi, dan dikatakan dan difahamkan juga kali ini suara anak muda itu lebih besar berbanding dengan yang sebelum ini disebabkan pelaksanaan undi 18 itu. Jadi tapi kehadiran mereka untuk hari mengundi nanti juga masih lagi jumlahnya masih lagi kita rasa ada kesangsian di situ. Sama ada mereka mau keluar ataupun tidak. Jadi apa galakan yang boleh kita berikan kepada semua untuk keluar mengundi, kerana ini merupakan satu tanggungjawab yang sangat penting pada setiap rakyat Malaysia. Silakan. Saya bukan kata besar, signifikan. Ya, signifikan. Sama-sama signifikan. Sebab saya kalau kata dia besar, nanti orang yang dah berusia itu akan merajuk macam kita akan merajuk. Semua orang. Sebab tu yang bawa orang muda yang kita letak umur 39 ke bawah 50.1%. Yang baki 49.1 tu ialah orang yang dah pernah mengundi macam kita dah pernah mengundi banyak kali. So mereka semuanya ada signifikan. Balik pada soalan, of course kita nak bagi penekanan pada orang muda kali pertama mengundi. Ini adalah hak kita. Macam saya sebut tadi, ini majlis keramaian kita. Hari raya kita lah. Kita bayar. Bayar. Kita bayar. Kita adakan. Kalau kita menganjurkan, bermaksud kita perlu sambutan daripada tuan rumah lah. Kita lah tuan rumah. Kita ni pengundi lah tuan rumah. Kita tuan rumah, bermaksud kalau kita buat majlis ini hari pilihan raya. Kita datang. Masanya anda tak perlu habiskan 2-3 jam. Kadang-kadang kita pergi ke shopping kompleks ataupun berlepak di mana-mana, kita menghabiskan 2-3 jam Kalau kita minum kopi tiam ke mana-mana, kita habiskan berapa jam? Contoh 2-3 jam sekurang-kurang 2 jam. Mengapa tidak? Hari itu jangan habiskan 2 jam di kopi tiam ke di mana-mana. Pergi ke pusat mengundi. Ambil setengah jam saja. Pergi beratur. Dan anda mengundi hanya memerlukan 5 minit saja untuk memangkar tu. 5 minit itu penting untuk menentukan masa depan kita, generasi kita, negara kita. Baik. Daripada kita kata 1 minit, kalau daripada kita kata kerajaan tak betul one day, baik kita membuat pilihan terbaik di tangan kita. Ini hak kita. Hak dan tanggungjawab kita. Hak dan tanggungjawab kita. Pergi mengundi, pastikan anda yang menentukan. Dalam satu undi, mungkin Mail, saya boleh sebut, dalam satu undi itu, anda buat 3 keputusan. Percaya tak? 3 keputusan. Satu, memilih wakil rakyat. Ahli parlimen atau DUN. Kedua. Kemudian, yang itu membawa kepada pembentukan kerajaan. Dan Perdana Menteri. Perdana Menteri. 3 keputusan dalam satu undi dalam 5 minit.
Okey, jadi sangat mendalam untuk kita sama-sama bercakap dan kita sama lakukan tanggungjawab kita pada tarikh-tarikh bersesuaian dengan keperluan anda lah sebenarnya. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Dr. G. Manimaran, penganalisis pilihan raya bersama kita pada waktu ini untuk membincangkan tentang PRU15 pecutan separuh kedua. Ya, satu undi 3 keputusan untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Dr. G.